start sekarang. Semua dah tengok ke video yang Cik Ridwan post dalam Google Classroom tu? So start pada hari ni kita nak buat ni lah. Kita nak buat program menggunakan Tune IoT tu lah, ataupun Tuniak tu. Okay, so dia lebih mudah lah. Kenapa kita duk belajar yang sebelum ni tak pakai Tuniak tu daripada awal? Sebab awak perlukan basic tu dulu. Okay, basic tu penting. Jadi dah ada basic, awak nak pakai blok apa semua ni senang. Okay, so apa-apa berlaku awak tahu dekat mana nak edit, dekat mana ada error dan sebagainya. Okay, sebab kadang-kadang yang jenis-jenis blok ni dia tak update. Okay, dari segi library dan sebagainya. Bila ada masalah dari segi library, masalah dari segi syntax, so awak tahulah kat mana nak edit. Okay, sebab tu kita pentingkan basic tu dululah. Okay, dah ada basic, baru awak boleh mudah faham, mudah gunalah blok tu. Okay, so start pada hari ni kita akan pakai Tune IoT. Kita akan buat coding dekat situ. Kemudian nanti kita akan copy paste lah masuk ke dalam kita punya Arduino IDE. Okay, so kita cuba buat satu lagi program. Okay, seperti mana yang awak tengok dekat slide ni. Okay, dekat slide ni dia ada kalau awak tengok kat bahagian ni dia ada capacitive touch. Okay, dalam ESP32 berbeza dengan board-board yang lain, dia ada touch sensor. Okay, pada GPIO 4, 0, 2, 15, 13, 33, 32 ni lah. So dia ada dalam 10 juga kalau tak silap saya, touch sensor. Okay, so hari ni kita akan cuba try touch sensor yang ada pada ESP32. Okay, dan kita akan coding untuk guna touch sensor tu menggunakan Tune IoT. Okay, sebelum kita buat IoT punya programming, kita try dulu satu sensor yang ada pada ESP32. Okay, so awak boleh buka siap-siap awak punya Tune IoT ni. Awak dah tengok kan dalam video tu macam mana nak buka, macam mana nak search. Okay, awak boleh buka kat sini. Okay, so seperti mana yang awak tengok, dia ada bahagian setup, dia ada bahagian loop lah dekat sini. Sama juga macam kita punya structure, default structure dekat Arduino IDE, dia ada void setup dan juga void loop, yang mana bila kita buat coding dalam ni dia akan automatic tukar lah daripada block jadi Arduino language macam ni. Okay, so untuk hari ni kita nak pakai touch sensor. Okay, awak boleh pergi ke block in out ni, kemudian ambil dekat internal sensor. Okay, so dia ada 3 sensor pada ESP32 ni, iaitu internal temperature sensor, touch sensor yang ada pada beberapa pin, kemudian satu lagi hall sensor. Okay, temperature sensor ni awak tahulah suhu. Hall sensor ni yang mana sensor ni dia detect medan magnet lah. Okay, kalau awak nak pakai untuk letak dekat magnetic field yang ada magnetic field, bolehlah awak pakai hall sensor ni. Okay, so kita nak pakai hari ni touch sensor. Okay, awak boleh klik dan awak drag dekat sini lah macam biasa. Okay, so kita ada beberapa pin yang boleh pakai dekat ESP32. So kita try pakai pin, kita try pakai pin 4. Okay, ataupun pin 2 lah, mana-mana nak pakai. Okay, pin 4 dengan pin 2 ni ada sebelah kanan lah. Okay, ada di sebelah kanan. Okay, contohnya kita ambil pin D2. Okay, so kita nak baca dia punya sensor, nak paparkan dekat serial monitor, so kita kena pakai dekat serial lah. Okay, kat serial ni awak boleh ambil print on new line ni, kemudian macam sebelum ni awak letak dekat sini, awak tulis. Okay, sama juga awak delete, cantumkan dekat situ. So yang mana ni akan berubah menjadi serial print touch read T2.
Okey, T2 ni merujuk kepada D2 tu lah. Okey, merujuk kepada D2. Okey, so untuk baca touch sensor yang ada pada ESP32, dia punya sintaks dia ialah touch read dalam kurungan pin. Okey, macam sebelum ni yang awak buat digital read dalam kurungan pin berapa kan, tu dia akan bagi 0 ataupun 1. Kalau analog read dia akan bagi 0 sampai 4059. Okey, so untuk hari ni kita nak try touch sensor yang ada pada pin D2. Okey, so kita letak delay sikit. Okey, delay ada pada various. Okey, so letak bawah ni 500, bermaksud 500 milisecond lah, iaitu half a second lah, 0.5 second. Okey, dah siap kita punya coding ni. Kita boleh copy. Okey, sama ada awak nak copy kat sini. Saya tak sarankan untuk copy daripada sini lah. Kadang-kadang kita tertinggal. Okey, tertinggal kali braces lah apalah. Jadi jangan copy kat situ. Awak boleh copy, klik dekat sini saja. Okey, copy Arduino code into clipboard, ataupun awak boleh download bila awak tekan dekat play button ni. Okey, pun boleh. Kalau awak tekan kat sini, dia akan download lah. Dia akan minta awak untuk masukkan dia punya nama, contohnya touch sensor read. Bila awak klik OK, dia akan automatic download lah. Dan bila awak buka, dia akan buka dalam Arduino IDE. Okey, okay, ataupun awak boleh copy lah. Selalunya saya copy je. Saya copy, kemudian saya paste dalam ni. Saya select all, saya paste. Okay, so dia dah tolong buat dekat kita serial.begin. Lepas tu dia tolong buat dekat kita serial.print ni, yang mana kita nak baca bacaan touch sensor setiap 500 milisecond lah. Okay, so macam biasa kena upload. Okey, dekat pin D2 tu awak boleh sambungkan dengan satu untuk mudah kita touch. Awak ambil satu male female satu, awak sambung, kemudian awak cuba touch dekat jumper wire tu lah, untuk tengok dia punya bacaan. Okey, tak apa, saya akan tunjuk.
Okay, saya minta maaf, saya punya PC ni dia jadi lambat sikit hari ni, saya tak tahu kenapa. Okay, kalau awak tengok kat sini, saya ada sambung satu jumper wire lah dekat sini. Saya ada satu jumper wire yang mana dekat sini saya punya female lah, male. Nanti saya akan sentuh kat sini lah untuk tengok dia punya bacaan dia. So sekarang ni kalau awak tengok bacaan dekat COM3 tu, kat serial monitor dia tunjukkan kosong lah. Okay, so maksudnya ada sedikit problem dekat program. Okay, seperti mana yang saya bagi tahu awal-awal tadi, yang mana kadang-kadang yang jenis-jenis blok ni dia tak update. Okay, maksudnya kalau dah berubah dia punya syntax, so sekarang ni kalau awak tengok memang tak jadilah. Okay, saya kena rujuk balik kepada programming yang biasa. Okay, saya check dulu. Ada yang dapat? Okay, ada yang dapat tak yang tadi tu? Okay, so saya tukar saya punya pin daripada 2 kepada pin 4. Okay, saya tukar saya punya pin. Kalau tengok kat sini dia punya bacaan dia dalam 60 lebih. Okay, dalam 60 lebih. Bila saya sentuh dekat wire ni yang mana bersambung kepada pin 4 ni, dia punya bacaan dia kurang daripada 10, dalam 5, 6, 7 macam tu. Okey, ni touch sensor yang ada pada ESP32. Okey, so saya punya program saya tak pakai T0T1 tu. Kalau awak tengok dekat Arduino IDE, saya terus pakai number pin. Maksudnya saya tak letak T0T1 tu. Kalau saya sambung ke pin 4, terus saya letak dalam kurungan 4. Okey, contohnya macam ni. Okey, kat sini saya tukar kepada 4. Okay, tadi kalau ikut program yang dia bagi tu, dia bagi T0 untuk 2 kan, macam tu lah. So kat sini saya terus tulis 4, yang mana saya pakai touch sensor yang ada pada GPIO 4 lah, ataupun D4. Okay, so saya dapatlah reading yang saya tunjukkan tadi. Okay, mungkin pin 2 saya tu tak boleh pakai. Okay, saya cuba tukar sekali lagi. Kalau 4 kat sini T0, saya cuba untuk upload balik untuk pastikan sama ada T tu boleh pakai ke tidak. Okay, yang ni pentingnya kamu belajar basic supaya tahu dekat mana yang error dia. Okay, kalau terus kita buat pakai blok tu memang cepat, tapi kadang-kadang tak boleh nak solve problem. Okay, so bacaan dia saya dapat lah. Bermaksud saya punya pin pin 2 tu tak boleh berfungsi sebagai touch sensor lah.
So saya kena pakai pin 4. Okey, kalau awak tak dapat pun awak kena tukar lah. Sama juga macam saya pakai pin 4. Kalau tak boleh pakai pin 4, try pakai 33, 34. Nah, rujuk balik kepada pin out punya diagram tu. Okey, so sepatutnya kita ada 10 touch sensor pada ESP32. Okey, ni nak tunjuk je lah, saja nak tunjuk. Lagi tak tahu pula kan, kata ada. Okey, dan bukan yang ni saja, dia juga ada internal temperature sensor dan juga hall sensor yang mengesan magnet lah. Okey. Okey. So, okey ke semua, boleh follow ke? Okey. Okey, so untuk hari ni, okey, saya nak tunjukkan sedikit lagi. Hari tu kita dah pakai if else. Hari ni saya nak tunjukkan kita pakai while loops. Okey, kita nak tunjuk pakai while loop. Okey, so untuk while loop dalam blok ni dia ada dua. Satu repeat while, satu lagi dia do dulu. Okey, so untuk while loop ni dia ada dua. Okey, untuk while loop ni dia ada dua. Okey, sama ada while ataupun do while. Okey, macam hari tu kita pakai if else, dia lebih kurang macam tu tapi dia lain sikit. Okey, lain sikit je. Okey, kalau while loop, while dia ada condition kat sini sama macam if else hari tu. Tu dia ada statement lah kat sini yang kita nak tulis kan. Okey, while loop ni dia akan tengok condition ni. Okey, selagi dia true, dia akan execute apa yang ada dalam loop dia ni. Okey, kalau sentiasa true, dia takkan keluar daripada sini, dia akan duduk dalam ni saja. Okey, kalau if else, dia buat decision, dia akan keluar. Betul tak? Dia buat decision, dia akan keluar, kemudian dia akan execute statement yang lain seterusnya. Tapi kalau while loop, selagi dia true, dia duduk dalam ni saja. Sampai habis, dia ulang balik atas. Dia sampai habis, dia ulang balik atas. Okay, sampailah condition ni bertukar menjadi false. Okay, baru dia keluar daripada loop ni. Okay, so while loop ni dia sentiasa ulang dalam ni selagi condition dia true. Okay, berbanding dengan do while. Do while pun sama macam while loop, cumanya dia buat dulu, baru dia check dia punya condition. Okay, dia buat dulu dia punya statement ni, baru dia buat dia punya condition, baru dia check. Okay, maksudnya dia akan buat dulu sekurang-kurangnya sekali, baru dia akan check lah dia punya condition. Okay, so sekarang ni kita try dulu while, nanti kita try do while pula. Okay, so untuk dunia ni, while loop berada pada ataupun dalam block loops lah. Okay, kita akan pakai yang ni. Yang ni while loop. Kalau yang ni do while. Okay, saya letak sini. Okay, selalunya kita akan letak dalam loop lah. Okay, sementara kita nak buat kita punya coding, semua duduk dalam loop, melainkan untuk setup lah, kita letak dalam buat setup. Okay, contohnya dia ada condition. Condition kita boleh pakai dekat logic ni. Okay, contohnya kita bagi map. Dan kita declare satu variable jenis integer. Okay, value dia kosong.
Contohnya, so integer kita punya variable kita I, nama dia I, dia jenis integer, dia punya value dia kosong. Okay, so selagi I ni kurang daripada, kat sini kita letak 10, kurang daripada 10, maksudnya kalau I ni kurang daripada 10, sekarang ni I ni kosong, kosong kurang daripada 10, true lah. So selagi dia true, dia duduk buat yang ni saja, yang ada dalam do ni. Okay, sampailah I ni lebih besar ataupun sama dengan 10, baru dia akan keluar daripada loop ni. Baru dia akan pergi ke statement yang seterusnya. Okay, tak apa, kita try dulu. Okay, dah siap. Sementara dia duduk true, dia akan sentiasa print still in the loop, still in the loop. Okay, sampailah dia lebih besar daripada 10 ni, baru dia akan print out from the loop. Okay, so I ni kita kena buat dia bertambah lah kan. Kalau dia tak bertambah, macam mana dia nak lebih daripada 10? Sebab dia sentiasa kosong kat sini. Jadi kita kena tambah. Kita ambil map ni, I tambah 1. Okay, so dia akan print, kemudian dia akan set I ni, I yang asal tambah dengan 1. Maksudnya sekarang ni daripada kosong, okay, start daripada kosong, dia tambah 1, dia jadi 1. So dia ulang balik, so dia akan bertambah 1, 1, 1 lah. Okay, kalau kita tengok kod kat sini, macam ni. Kalau awak nak buat kod sendiri pun boleh kat sini untuk I tambah dengan 1 ni. Sebab apa? Kalau I tambah 1, dia increment kan. Kita boleh letak I tambah-tambah pun boleh. Okay, so macam biasa kita akan copy lah kita punya coding ni, dan kita akan test kita punya coding pada Arduino IDE lah. Okay, so saya akan upload. Okay, sementara tu cuba awak siapkan dulu dia punya coding tu. Okay, kalau saya laju sangat, tolong bagi tahu lah. Cik. Ya. Variable dengan function tu kat mana? Variable mana? Ni Variable yang I. Okay, yang I ni awak tengok dekat variables ni, kat block variables ni, dia ada kat sini. Setiap kali awak declare variable, dia akan wujud kat sini. Okay, contohnya saya tambah lagi satu variable. Nama variable ni saya bagi nama baru Contohnya yang selalu kita pakai lah A contohnya. Okay, so kita declare satu variable baru, nama dia A, jenis dia integer. Okay, value dia kalau integer mestilah value dalam number duduk dalam mat. Okay, contohnya kat sini saya letak 100. Okay, so kalau nak pakai balik variable A ni, patah balik ke block variables ni. Nampak dia dah muncul dah. Tadi tak ada. Okay, bila kita setiap kali kita declare variable baru, nama baru dia akan muncul kat sini. Okay, so kalau kita nak call A tu, nak ambil value A, kita ambil yang ni. Okay, kalau kita nak simpan value dalam A, kita ambil set A ni. Okay, sebab tu bila saya nak simpan value dalam I ni, iaitu I tambah 1 tu, saya ambil set I2. Maksudnya ni dia jadi macam ni, I sama dengan yang ni dekat sini, yang belakang ni. Yang belakang ni kita nak tambah, so tambah selalunya dalam mat lah. Okay, dapat ke?
Menjawab soalan tak tadi? Macam saya punya teti dekat blok ni kan cik kan. Ha? Dekat blok senarai blok ni tak jumpa lah variable dengan function yang Oh ni yang kat yang blok. oh okey. Cuba awak check Duduk. yang atas ni betul tak ESP32? Betul. Betul lah. Baik, pelik Betul dah. Yang ni saya tak boleh nak bantu. Cuba awak refresh tengok. Kena buat balik cuba refresh tengok. Okey, yang lain macam mana? So, saya akan buka balik dekat Arduino IDE ni. Okey, ada dah cik. Ada dah. Tu tadi dia tak load habis tu. Okey, saya akan reset balik. Dia punya result dia ni. Okey, so still in the loop. Dia tambah satu kan. Nanti awak boleh buat lah tambah satu tu, tengok I tu sekarang ni dah berapa. Okey. Nampak lepas 10 kali maksudnya dia dah sama 10, I tu dah jadi 10. So dia punya condition dah jadi false, baru dia akan keluar daripada loop tersebut. Kalau tidak dia duduk dalam tu saja. Okey. Itu kegunaan while loop lah. Okey. Kalau do while dia sama. Cumanya dia buat dulu statement, dia execute statement dulu, baru dia check. Okey, maksudnya sekurang-kurangnya sekali program tu berjalan, satu cycle mesti jalan. Okey. Ada yang tertinggal ke? Okey, so tak ada yang tertinggal. Kita tengok balik dekat sini. Yang ni saya ambil sat. Saya tak mau buat 2-3 kali. Yang ni saya delete. Okay, so saya nak tunjuk yang do while pula. Okay, yang do while sama juga duduk dalam loops. Okay, cumanya dia do dulu. Maksudnya dia akan buat ni dulu. Okay, baru dia akan check. Okay, sama juga bila yang ni false, dia punya condition jadi false, baru dia akan keluar daripada loop ni dan dia akan print out from the loop lah. Okay, kalau tengok coding ni, dia akan buat dulu. Nampak, dia buat dulu, baru dia check dia punya condition. So ni nampak dia punya susunan kat sini tak apa nak betul. Nanti awak boleh enter je lah. Okay, tapi nampak kalau tengok kat sini, dia check selepas dia buat dulu. Okay, kalau macam tadi dia check dulu, awal pun dia check, maksudnya kalau I tu dah lebih daripada 10 ataupun sama dengan 10, confirm dia takkan execute statement dalam loop tu. Tapi kalau do while, dia akan execute sekali, kemudian baru dia check. Kalau dia check tu false, so dia tak ulang dah lah, dia tak duduk dalam loop tu dah. Okay, dia terbalik sikit je lah, tak ada apa yang beza sangat pun. Okay, saya rasa yang ni pun saya tak mau run lah, cuma saya nak tunjuk je lah untuk do while ni. Okay, setakat tu okay ke? Boleh biasakan diri awak dengan blok-blok yang sebelah ni supaya senang awak follow kita punya lesson lah. Okay, ataupun tak apa, kalau tertinggal awak boleh tengok balik lah video yang saya record. Okay, so kita akan start untuk guna function wifi pada kita punya ESP32, yang mana bila kita nak buat IoT ni, nama dia pun Internet of Things. Okay, nak hantar data ke internet. Okay, first step ataupun first sekali yang awak perlu buat ialah awak perlu connect tu internet dulu. Okay, yang tu paling utama sekali. Kalau awak tak boleh nak connect tu internet, macam mana awak nak hantar data ke internet? So nak hantar data ke internet tu dia ada beberapa cara lah. Contoh kita akan pakai MQTT protocol ke, kita nak pakai API ke, dia ada beberapa cara. Tapi first sekali dia perlu connect tu internet dulu. Okay, so sekarang ni kita nak buat coding untuk connect tu Wi-Fi connection lah.
Okay. Dan pastikan wifi connection yang awak connect nanti tu mempunyai internet lah. Tak semestinya wifi tu ada internet. Kadang-kadang awak connect tu mana-mana wifi connection, tiba-tiba nak load web page ke apa semua tak boleh. Okay. Tu sebab awak boleh connect tu wifi tapi wifi tu tak ada internet, dia tak ada connection tu internet. Sama juga, nanti pastikan awak connect tu wifi yang ada internet. Dan selalunya kalau sebab awak buat kat rumah kan, awak buka lah hotspot awak dekat awak punya phone. Jadikan dia punya, awak punya phone tu sebagai router lah, wifi router. Okay. So apa saja berkenaan dengan IoT, dia duduk dalam blok IoT lah. Dia duduk dalam blok IoT. Okay, dari segi station, access point, nak scan wifi, nak jadi server, nak jadi client, okay, ataupun nak connect tu mana-mana web services. Contohnya kita nak pakai MQTT, kita nak pakai IFTTT, kita pun nak pakai ada Fruit punya broker. Okay, nanti saya akan terangkan lah kemudian. Okay, ataupun nak pakai Firebase punya service, ataupun awak nak jadikan awak punya ESP32 sebagai web server pun boleh. Okay, pun boleh. Okay, jadi kita mungkin tak sempat lah untuk cover semua. InsyaAllah kita akan cover paling kurang pun MQTT. Okay, sebab MQTT ni paling famous lah, yang digunakan secara meluas. Tak kira lah dalam industri ataupun dalam education lah. Okay, so untuk connect to internet, okay, kita boleh buat daripada zero. Okay, kita boleh start daripada IoT station ni apa semua, connect to SSID apa semua pun boleh. Tapi untuk hari ni kita tak mau buat daripada zero, kita pakai template yang disediakan oleh Tuniot ni. Okay, dia dah tolong buat kat kita template. So template tu ada kat mana, awak boleh buka dekat template. Kemudian awak boleh pilih lah mana-mana model yang sesuai dengan kita. Okay, so yang kita nak buat hari ni ialah untuk first exercise ni, kita punya ESP nak connect kepada kita punya phone lah. Okay, phone kita ni kita akan buka hotspot. Okay, yang mana dia akan jadi wifi, dia akan memancarkan wifi lah. Okay, jadi ESP32 ni akan cuba connect to wifi connection ni. Okay, so ESP akan jadi station, sorry, saya kena check balik. Betul lah. Okay, ESP32 akan jadi station, dan kita punya phone akan jadi access point. Okay, sekali lagi saya ulang, ESP32 kita akan jadi station, kita punya phone, ataupun kalau awak ada wifi dekat rumah, awak cuma pakai yang tu je lah. Tu dia punya access point yang dia akan connect. Okay, yang ESP32 akan connect. Okay, so patah balik ke kita punya Tuniot. Awak boleh buka template. Okay, kemudian awak boleh pilih sama ada model 3 ataupun model 4. Okay, so nak jadi station dan kita nak jadi client sekarang ni. Okay, so kalau model 3 ni dia kata client in an open network. Kalau model 4 ni dia kata client in an encrypted network. Okay, kalau open network ni maksudnya awak punya wifi tak ada password. Okay, kalau encrypted ni awak punya wifi access point tu ada password. Okay, selalunya ada password lah. So kita akan pilih model 4. Okay, so dia dah tolong buat kat awak dah, siap-siap. Cuma kena edit-edit sikit saja. Okay, boleh je kita buat daripada awal, tapi tak perlulah, tak perlu. Okay, so kalau kita tengok dari segi coding dia, panjang sikit lah. Ni baru wifi connection. Okay, kalau kita nak tulis satu-satu ni boleh, tapi dalam masa beberapa hari yang kita belajar ni, kita pakai blok lah untuk start buat IoT. Okay, daripada blok ni nanti kita akan tengok balik setiap line ni apa.
Okay, step line ni apa, macam tu cara kita akan belajar start pada hari ni. Okay, so first step sekali yang saya nak awak tengok, first kali dia pakai block disconnect. Okay, bila dia masuk ke statement disconnect ni, dia akan disconnect daripada mana-mana wifi connection. Okay, sebab kita pun tak tahu ESP32 kita ni pernah diprogram dulu, contohlah kan, dulu kita pernah program untuk connect tu mana-mana wifi. Jadi kita buat disconnect dekat atas sekali ni supaya dia disconnect dulu daripada mana-mana connection. Okey, kemudian tunggu 3 saat. Okey, tunggu 3 saat. Dia akan print dekat kita punya serial monitor start. Maksudnya sekarang ni kita nak start connect. Okey, kita boleh tengoklah dekat serial monitor kita. Kalau dia dah tulis start tu, okey, sekarang ni baru dia nak start connect tu internet connection. Okey, kalau connect network ni, yang ni lah yang awak kena edit bersesuaian dengan awak punya access point. Okey, contohnya awak punya access point nama dia apa-apalah kan. Contoh macam kat Kismet ni kita pakai Kismet. Contoh password contoh 123456789. Macam tu lah. Ni awak edit. Masing-masing punya wifi connection, masing-masing punya SSID, masing-masing punya password. Okey, edit ni dulu. Okay, so kat sini dia akan cuba connect tu access point yang ada dekat tempat masing-masing. Okay. Kemudian, yang ni yang while loop tadi lah. While loop tadi. Kalau awak tengok kat sini dia ada not is connected. Okay, dia ada not is connected. Okay, nanti kita tengok dekat sini dia tulis apa. Dia tulis Wi-Fi status sama dengan WL connected. Okay, Wi-Fi ataupun wireless connected. Okay, so dia akan check status Wi-Fi kita ni, okay, sama ada dah connect ke belum. Okay, dia akan check dah connect ataupun belum. Okay, kat sini dia check dengan connected. So maksudnya kalau Wi-Fi status ni connected sama dengan connected, maksudnya dia akan jadi true lah. Okay, kita nak dia, kalau kita check kat sini, dia akan delay 300 millisecond dan dia akan print titik ni kalau dia tak connected. Kalau dia connected, dia keluar daripada loop ni. Sebab tu kita letak not kat sini. Okay, not, kalau nak not kan dia jadi logik lah. Dia jadi logik skirt yang mana kita kena letak tanda seru kat sini. Okay, nampak tak tanda seru kat sini? Awak boleh tengok sendirilah dekat awak punya screen. Okay, true tu bila jumpa dengan tanda seru tu dia akan terbalikkan dia. Okey, dia akan masuk dalam not gate lah, ataupun gate not. Okey, kalau true 1 masuk kat gate not, dia akan terbalik jadi kosong. Kalau kosong masuk ke gate not, dia akan bertukar jadi 1. Maksudnya kalau dia connected, dia akan keluar lah, ataupun dia akan jadi false. Okey, kalau dia disconnected ataupun belum lagi connected, dia akan jadi true. Yang mana kalau kita tengok kat coding ni, senang cerita dia, awak faham macam ni lah. Kalau dia tak connected, dia akan print titik. Okay, kalau dia connected, dia akan keluar, dia akan print connected. Macam tu. Okay, kemudian kita tak mau set kita punya ESP32 ni static IP, sebab kita tahu kita punya wifi selalunya dia DHCP lah, yang mana dia tolong bagi IP. Jadi kita tak perlu set IP untuk kita punya board. Awak boleh delete. Okay, delete yang ni. Select dia, pastikan dia highlight dekat sini saja. Tekan button delete dekat keyboard awak. Okay, so dia connected dan dia akan print IP yang dibagi oleh awak punya network lah. Okay, so nanti awak akan nampak kat awak punya serial monitor. Okay, connected, your IP is apa, macam tu. Okay, so dah selesai yang ni. Macam biasa kita akan copy ataupun download dan kita akan run lah. Kita akan cuba run.
Okay, pastikan awak buka lah. Kalau awak pakai hotspot phone awak, pastikan on awak punya hotspot tu. Okay, check dia punya password dan juga dia punya SSID lah. Pastikan huruf kecil, huruf besar tu sama, kat mana ada space, kat mana ada tanda-tanda ke apa ke. Pastikan betul lah. Okay, kalau tidak dia tak boleh nak jumpa, dia tak boleh nak connect. Okay, kalau awak tengok kat sini, dia akan start, dia akan print start, kemudian dia print titik ni. Sebab apa? Sebab yang saya bubuh tadi tu tak betul pun, tak ada pun wifi tu. Jadi dia sentiasa print titik ni. Okay, dia akan sentiasa print titik ni. Melainkan saya tukar lah saya punya wifi dia. Saya contohnya industri. Contoh lah yang ni. Okay, nampak? Okay, sekarang ni dia connected dan dia bagi IP dekat saya sekarang ni 172.168.150.191. So sekarang ni saya punya ESP32 dah connect to wifi dan saya punya wifi tu ada internet. Bermaksud ESP32 saya ni sekarang ni dah connected to internet. Okay, lepas ni baru kita try untuk hantar data dan sebagainya. Okay, semua dapat ke? Okay. Okay, sekarang ni kita belum lagi hantar data apa-apa lah. Cuma connected saja dulu. Okay. Dan untuk pengetahuan awak, ESP32 ni dia boleh jadi station macam sekarang ni yang dia connected to access point. Dia juga boleh jadi access point yang mana kita boleh connect to dia. Okay. Dan dia boleh jadi dua-dua pun. Okay, dia boleh buat jadi access point dan juga jadi station. Dua-dua pun boleh. Okay, so 3 mode lah. Sama ada jadi station, yang kedua jadi access point, yang ketiga jadi station dan access point. So yang tu kelebihan yang ada pada ESP32 lah. Okay, sama juga dengan ESP8266. Okay. Ada yang tak dapat? Error compiling for bot do it ESP32 dev kit v1. Yang ni error compiling for bot do it. Macam Fazrinah dengan Farhana Ismail, cuba awak tutup balik awak punya IDE tu. Tutup IDE awak, tutup awak punya serial monitor tu. Okay, cuba restart balik awak punya IDE tu, maksudnya buka balik. Okay, baru run balik, tengok, upload balik sekali lagi.
Okey, untuk Nurul Atikah cuba tekan reset button. Alamak, password wifi rumah awak tak ingat, saya pun tak boleh nak tolong yang ni. Buka hotspot lah, hotspot dekat awak punya phone. Okey, baik Nurul Atikah. Okey, Syazwi nanti tolong ni lah confirm balik awak punya password tu. Okey, sebab sekejap lagi kita nak hantar data, kena ada connection tu lah. Okey, untuk pagi ni saya rasa kita berhenti kat sini dulu. Still sama Fazrina. Dia dah upload habis ke belum? Saya rasa belum upload habis ni, saya rasa. Keluar error yang sama. Cuba cabut awak punya USB kabel tu, cabut, pasang balik. Okey, try tengok. Sebab yang ni dia punya ni, error dia ni macam dia banyak possibility lah. Oh, Farhana Ismail dapat. Farhana Ismail tadi problem yang sama ke macam Fazrinah punya ni? Error compiling for bot do it ESP32 ni. Nampak tu saya cakap, dia punya error ni possibility dia tu banyak sangat. Macam-macam nak kena try. Kalau tengok forum pun tak ada yang bagi solution yang betul-betul berjaya lah. Semua try and error. Okay, so saya tamatkan kita punya kelas kat sini dulu. Okay, untuk petang ni kita akan buat awal sikit, sebab jadual bekerja Kismet berubah. Jadi saya tak boleh start 3.30, kita start pukul 2.30. Boleh ke? Okay, so saya ambil jawapan Mus'ab lah, dan okay, kalau semua boleh, kita akan start pukul 2.30 dan habis pukul 3.30 lah. Okay, so petang ni kita akan try hantar data ke cloud, insyaAllah. Okay, jadi saya tangguhkan kita punya kelas pagi ni dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sama-sama. Fazrinah cuba tengok sekejap lagi awak cuba WhatsApp saya kalau tak boleh. Okey.